Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Imam selaku pengacara majlis pada malam ini, yang berbahagia Tuan Nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, bapak kiai di sini, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Diberi kesempatan untuk sama-sama dapat kita bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya yang datang daripada Kuala Selangor dapat sekali lagi ke masjid tuan-tuan, Masjid Kampung Sungai Lang baru ini untuk kali yang kedua. Alhamdulillah, sebahagian mungkin masih kenal saya dan sebahagian mungkin tak kenal, kan? Tapi bila jumpa orang Jawa ni bagus. Dia kata macam pernah kulihat, tapi di mana ya? Alhamdulillah, nasib baik kita terserempak di masjid. Alhamdulillah, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori yang Nabi sebut, orang yang dapat rahmat Allah, orang yang sering bertemu kerana Allah, berpisah juga kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila masuk saja bulan Zulhijjah ini, salah satu daripada topik utama yang sering dibicarakan, disembang-sembang, dikuliah-kuliahkan adalah cerita berkaitan dengan korban. Tapi saya nak sebut dulu tuan-tuan, yang pertama, bila masuk saja bulan Zulhijjah ini, bulan Zulhijjah ini adalah bulan pesta ibadat sebenarnya. Dalam hadis Nabi SAW peringat kepada kita, ma min ayyam al-amalu salih ahabu ila Allah min hadhil ayyamil ashri dhil hijjah. Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh itu amat disukai oleh Allah pada hari-hari itu lebih daripada hari-hari 1 sehingga 10 hari bulan Zulhijjah ini. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita meningkatkan amal kita. Ulama-ulama menyarankan kita supaya yang pertama, hendaklah kita ni melazimi, yang pertama sekali, banyakkan istighfar, berdoa dan berpuasa sunat pada hari 1 sehingga 9 hari bulan Zulhijjah, kalau dapat 9 hari. Kalau tak dapat, puasalah pada hari ke-8 dan hari ke-9 Zulhijjah. Kalau tak dapat sangat, puasalah pada hari 9, pada hari Arafah. Puasa pada 9 hari bulan Zulhijjah ini, sahabat Nabi pernah tanya kepada Nabi, apa fadilat kelebihannya? Nabi kata, inni ahtasibu ala Allah ayyukaffira as-sanataini, iaitu aku berharap kepada Allah supaya Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kecil kamu tu 2 tahun. Allahu Akbar. Mudah-mudahan
kita sama-sama dapat puasa hari Arafah, iaitu pada tahun ini kalau di Mekah Al-Mukarramah hari Arafah jatuh pada hari Selasa. Kita kat Malaysia ni hari Arafah kita sempena 9 Zulhijjah, bukan kita ada wukuf. Jangan pula tuan-tuan pergi cari satu tempat belakang tu nak wukuf juga pada Arafah Sungai Lang. Ini ajaran sesat. Kita ni tuan-tuan 9 Zulhijjah kita jatuh pada hari Rabu. Kenapa berbeza dengan Arab Saudi? Sebab Nabi pesan kalau nak puasa nak raya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kamu puasa kena tengok anak bulan, raya pun kena tengok anak bulan. Jadi anak bulan Zulhijjah kena tengok, tuan-tuan anak bulan Ramadan pun kena tengok. Jadi kita Malaysia tak nampak, Saudi nampak. Maka Saudi raya awal satu hari. Jadi pastilah hari Arafah awal satu hari. Jadi jangan bergaduh tuan-tuan. Bak nak puasa ni, puasa je lah pada tanggal 9 hari bulan Zulhijjah. Kalau nak bagi sama dengan Arab Saudi, boleh puasalah pada hari Selasa dan hari Rabu. InsyaAllah confirm sama Malaysia dan Saudi tuan-tuan. Yang bergaduh tu tuan-tuan sebenarnya dia puasa pun tidak, bergaduh je kuat. Tuan-tuan kan, astagfirullahalazim. Saya tahu orang kampung dia kuat puasa, tapi saya sarankan kat masjid buat iftar jama'i. Buka puasa ramai-ramai kat masjid pada hari Rabu dan pada hari Selasa. Yang hari Khamis pula, hari Khamis tak puasa, hari Khamis dah raya. Jangan pula mengada-ngada nak warak lebih. Hari raya ni ustaz, sebenarnya hari Khamis saya biasa puasa hari Khamis ustaz. Lanjutkan sekali, haram puasa pada hari Khamis. Puasa hari Selasa dan puasa pada hari Rabu. Ini tuan-tuan, paling kurang puasalah pada hari Rabu. Hari Khamis tak boleh puasa dah. Hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, ini hari-hari yang diharamkan kita berpuasa. Hari raya dan hari 3 hari tasyrik. Tuan-tuan, ulama juga menganjurkan kita banyakkan bertakbir. Duduk saja-saja mulut bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar banyak-banyak. Selain daripada takbir malam raya yang kita buat, mulut kita basahkan dengan istighfar dan zikrullah, dan perbanyakkan sedekah. Dan kemuncak daripada pesta amal ibadat itu ialah pada hari 10 hari bulan Zulhijjah. Nabi SAW sebut, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Ya, Nabi kata tidak ada amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya Korban yang paling Allah suka daripada sembelih binatang. Ihraqid dam ni menumpahkan darah binatang korban. Kata Nabi, innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Nabi kata binatang korban itu akan datang menjadi saksi di hari akhirat besok dengan tanduk-tanduknya, dengan belulang-belulang bulu-bulu belulangnya, dengan kuku-kukunya, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saksi orang tu tidak aji bakhil bin kedekut. Saksi orang tu bersyukur. Saksi itu saksi orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dam la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a 'ala al-ard fatibu biha nafsa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata darah yang menitis sebelum dia jatuh ke bumi, dia sampai dulu kepada Allah Ta'ala. Sampai dulu, maknanya ada pahalanya. Sampai dulu kepada Allah sebelum dia jatuh ke atas bumi. Macam ayat Ustaz sebut tadi, Allah tak minum darah. La yanalallaha dima'uha, la yanalallaha luhumuha, wala dima'uha. Tak sampai pada Allah darahnya, tak sampai pada Allah dagingnya. Allah tak makan daging. Takkan Allah minta malaikat turun pergi ambil kejap aku nak buat sate? Tak ada tuan-tuan. Tuhan kita tak makan, tak minum tuan-tuan. Tuhan kita tak makan sate, Tuhan kita tak isap darah. Allah ini jangan kita bayang macam patung-patung Tuhan-Tuhan orang kafir yang bukan Tuhan. Ya, Allah Ta'ala kata dalam Quran, darah tu
tak sampai ke aku. Daging tak sampai ke aku. Tapi yang sampai walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang aku hitung, yang aku kira hati kamu yang bertakwa ketika kamu melakukan ibadat korban itu. Siapa buat taat kerana Allah, sampai. Siapa buat kerana Allah ikhlas, sampai. Hadis tuan-tuan muslimin dan muslimat. Sebab tu Nabi kata fatibu biha nafsah. Tak pernah dengar Arab selalu sebut tayyib, tayyib. Tayyib kan? Tibu. Oh, malam ni saya bawa tuan-tuan sabun basuh jenama tayyib kat luar tuan-tuan. Tayyib. Sebab apa tayyib? Tayyib ni baik. Kita terbaik tuan-tuan. Tayyib. Apa makna tayyib? Arab ni kalau dia suka tayyib. Jempol tu tayyib. Kan? Maka hendaklah kita buat dengan hati yang penuh perasaan suka dan buat yang terbaik. Itu maksud tibu biha. Hendaklah kamu buat korban itu dengan hati yang baik dan terbaik, dengan hati yang seronok. Buat korban ni kena rasa seronok. Dalam Islam ni tuan-tuan, orang Islam ni pelik. Dia seronok bagi orang makan. Dia seronok tolong orang. Dia seronok gotong royong. Dia seronok bila tengok Allah seronoknya budak-budak makan. Orang miskin dapat bantuan. Seronok ni hanya lahir dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat korban, tengok orang miskin ambil jeling je. Dia ni asal korban datang dia ambil 2 kilo. Kan kita marah. Itu makna tuan-tuan belum sampai pada tahap yang kita sebut tadi tibu biha nafsa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita cerita korban, tajuk kita tadi korban ni nak jana jiwa yang bertakwa, nak memupuk sifat sebagai Islam yang bersatu padu, bergotong royong, ya, menyatukan antara umat dengan korban ni. Banyak benda ni kita nak cerita malam ni. Bila nak cerita dulu, bila sebut korban ni, korban ni apa makna? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin tengok TV, tiap-tiap tahun RTM akan tayang 2 versi korban. Satu Hindustan, satu Melayu. Tuan-tuan kan? Perasan tak? Tiap-tiap kali korban, selain daripada drama, ada 2 filem wajib. Satu filem Hindustan, Amjad Khan, iaitu filem Korbani kan? Korbani dah dengar tuan-tuan kan? Saya duduk di Mesir tuan-tuan. Duduk Mesir, raya di Mesir 5 tahun tu, tiap-tiap tahun mesti keluar filem tu. Arab suka sangat filem ni. Raya korbannya mesti Korbani Allah Allah tepial mere korbani. Oh tuan-tuan, Arab suka, Melayu suka, Jawa pun suka tuan-tuan. Jangan kata tak suka pula tuan-tuan. Apa makna korban? Rupanya orang India, Hindustan pun kata korban juga. Orang Jawa pun kata korban juga tuan-tuan. Orang Melayu, Banjar, Bugis pun kata korban juga. Kan tuan-tuan. Tapi korban versi Melayu, dalam saya duk perhatilah dalam TV Kerak juga dia tayang korban versi Melayu ni. Macam-macam. Versi Melayu yang paling banyak cerita korban. Korban cinta. Terkorban di jalan raya. Kan? Macam-macam. Versi Melayu ni pening kita tengok dalam drama kan. Filem P. Ramlee banyak kali dia tayang. Tiap-tiap kali korban, dia tayang filem Hang Tuah. P. Ramlee sebagai Hang Tuah ni, dia pergi tangkap anak dara. Satu anak dara yang namanya Tun Teja. Anak bendahara Pahang. Wak lari daripada Pahang pergi ke Melaka. Masa naik atas kapal tu dia nyanyi lagu. Berkorban apa saja. Pasal tak tuan-tuan? Harta ataupun nyawa. Kan? Itu korban versi Melayu. Yang tu bukan korban tuan-tuan. Dia terkorban nama dia tuan-tuan. Salah. Korban ni apa makna? Dalam bahasa Arab, korban itu asalnya perkataannya qarraba. Yuqarribu qurbana. Tuan-tuan, qarraba yuqarribu qurbana. Apa maksud? Dalam bahasa kita, mendekatkan. Perbuatan mendekatkan. Itu qarraba, sedekat-dekatnya.
Jadi maksudnya asal qariba, qariba yaqribu, iaitu mendekatkan diri, mendekatkan diri. Dari sudut bahasanya mendekatkan diri, istilahnya iaitulah kita ni tuan-tuan buat satu benda yang Allah suka. Kita ni buat satu benda yang Allah suruh dengan tujuan kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat benda yang Allah suka ni supaya dengan perbuatan tersebut kita rapat dengan Allah. Doa kita mustajab, Allah sayang kita. Ini namanya korban. Jadi korban orang Islam tak samalah dengan korban orang lain. Kalau orang kafir, dia kata nak dekat diri dengan Allah Ta'ala ni, tapi dia tak kata Allah lah, dia kata Tuhan dia. Tuan-tuan, orang kafir ni dia tak sebut Allah sebagai Tuhan. Dia kata Tuhan je kan. Kafir sekarang je mengada-ngada nak bubuh nama Tuhan tu Allah kan. Nama Tuhan dia. Padahal dia semua bukan Allah. Ada orang tanya, ustaz boleh orang kafir nak letak nak Allah itu pada gereja? Saya kata mana boleh, dia bukan sembah Allah. Kalau dia nak sembah Allah, dia masuk Islam kan. Ini dia nak letak nama Allah pada patung dia yang bukan Allah. Mana boleh? Itu satu penghinaan. Ada orang jawab, dia kata zaman jahiliah dulu pun orang musyrikin kalau tanya siapa Tuhan, dia kata Allah. Saya kata betul. Orang musyrikin kalau tanya siapa jadikan dia, dia kata Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau tanya siapa jadi kawat, dia kata Allah. Tapi orang musyrikin dia tak sembah Allah, dia sembah patung. Orang musyrikin patung dia tak nama Allah, dia tak panggil Allah patung dia. Sesamsing Abu Lahab tuan-tuan, patung dia tak letak Allah. Samsing dia, Abu Lahab ni kepala masam Samsing. Dia letak patung dia bawah nama Al-Manat, Al-Lat, Al-Uzza. Mana ada patung dia panggil Allah? Ni Allah tak ada tuan-tuan. Samsing lagi orang sekarang ni tuan-tuan kan. Dah lah tak sembah Allah, tiba-tiba nak boboh nama Allah pada patung, mana boleh kan tuan-tuan. Itu isu kalimah Allah ni. Ada orang tanya boleh? Tak boleh. Saya kata macam kita lah tuan-tuan, ya. Tuan-tuan bela beruk, Pak Mat bela beruk. Jadi orang panggil beruk tu apa? Beruk Pak Mat. Tuan-tuan kan? Beruk Pak Mat. Jadi bila Pak Mat lalu dengan beruk dia, orang panggil apa? Orang panggil Pak Mat dulu ke orang balik panggil beruk dulu? Tengok siapa duduk depan lah kan. Tiba-tiba ada orang bila dia lalu depan beruk, dia panggil kat beruk tu Pak Mat. Mak Mat apa khabar? Pak Mat marah agak-agak tuan-tuan. Dia kata sebagai penghormatan kepada Pak Mat, saya pun tukar nama beruk kepada Pak Mat. Mana boleh, Samsing. Dia kata penghormatan, menghormati. Saya tengok beruk, saya ingat Pak Mat. Saya ingat tengok Pak Mat, ingat beruk. Hoi, mana boleh tuan-tuan. Ini satu penghinaan. Patung-patung ni syirik, benda yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Tiba-tiba nak guna nama Allah, mana boleh kan tuan-tuan. Waktu kita orang Islam kena straight. Ada orang kafir tanya boleh? Saya kata boleh kalau kamu masuk Islam. Kamu masuk Islam, nak mengucap 2 kalimah syahadah, lagi boleh, silakan. Tapi meletakkan nama Allah di patung itu satu penghinaan. Kamu jangan hina agama kami kan. Allah itu Tuhan kami. Dan patung kamu tu, patung tu bukan Tuhan. Kamu je yang panggil dia Tuhan. Tapi dia nak buat, dia kata nak korban jugalah. Dia ikut dia lah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi yang mereka buat itu semuanya menjadi bahan bakar neraka buat mereka. Di kita bila buat korban nak dapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, korban ni tuan-tuan ada sejarah dia. Korban ni tuan-tuan, asal-asal cerita korban ni, asal-asal korban ni orang pernah tanya Nabi SAW, ma hadhil adahi ya Rasulullah, kenapa kita kena buat korban? Orang tanya. Ya, jumpa Nabi, sahabat Nabi kalau suruh dia buat amal ibadat, ada yang senyap, tak tanya apa-apa, sami'na wa ata'na. Dan ada yang bertanya. Tuan, biasa sahabat Nabi ni dia seronok kalau ada orang baru masuk Islam. Sebab orang baru masuk Islam ni banyak tanya sikit.
Jadi sahabat Nabi yang tua-tua ni, yang dalam Islam, dia segan nak tanya. Dia nak tahu, tapi dia kata kalau ada orang mu'alaf ke, orang badui ke seronok, dia akan tanya. Jadi ada satu orang, lepas tu tuan-tuan tengok, banyak soalan, dia kata su'ilah. Su'ilah ni maknanya dia tak sebut siapa tanya. Sebab biasa yang bertanya tu bukan sahabat besar. Abu Bakar dia takkan tanya, Omar takkan tanya, Ali tak tanya. Biasa orang baru masuk Islam lah tanya kan, atau orang kampung. Jadi tuan-tuan dia tanya, ya Rasulullah ma'adhil adhahi. Ya Rasulullah, korban ni kenapa? Kenapa buat korban? Korban ni apa sebenarnya? Kan Nabi suruh tuan-tuan supaya buat korban. Tuan-tuan, buat korban. Jadi tuan-tuan sahabat tanya, kenapa? Apa cerita sebalik korban ni? Maka jawab Nabi, sunnata abikum Ibrahim. Sunnata abikum Ibrahim. Korban ini adalah menghidupkan sunnah bapa kamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, sebenarnya ulama sebut ibadat korban ni dia start bukanlah asalnya daripada Nabi Ibrahim saja, tapi Nabi Ibrahim ini menghidupkan kembali sunnah yang pernah dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Tuan, jadi hak kita buat ni ikut Nabi Adam ke tak? Nabi Adam syariat dia lain. Nabi Adam syariat dia buat korban, apa-apa saja boleh buat korban. Tuan-tuan, ada cerita dalam Quran juga Allah sebut, watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tuan-tuan, tu cerita korban dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita balik cerita tadi. Itu dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-27, cerita korban anak Nabi Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam. Bacakan wahai Muhammad kisah korban dua orang anak Nabi Adam. Ni tuan-tuan, anak Nabi Adam ni, Allah takdirkan Nabi Adam bila dia jatuh ke bumi ni, asal duduk dalam syurga tak beranak, tak mengandung. Jadi bila Siti Hawa makan buah terlarang yang iblis namakan buah tu syajaratul khuldi. Tuan-tuan, buah awet muda. Sekarang ni kalau orang jual produk, semua dia guna awet muda kan. Anda kekal dara, anda kekal tidak apa lagi, macam-macam lah, awet muda lah istilah dia kan, nak jual produk ni. Zaman dulu pun syaitan dia goda Hawa suruh makan, dia guna ayat sama, syajaratul khuldi. Ni buah ni awet muda, awak makan sampai bila-bila tidak tua. Khuldi, awak kekal kan, maintain aja kan. Jadi Hawa tergoda dan dia makan buah terlarang. Akhirnya dua-dua dicampakkan ke bumi. Tuan, dua-dua daripada syurga jatuh ke bumi. Lepas tu berkelana sampai bertemu balik di padang Arafah. Yang kita nak pergi ke padang Arafah ni tuan-tuan, itu tempat pertemuan Adam dan Hawa. Tempat Adam dan Hawa bermunajat sepanjang jalan, dan akhir sampai situ dosa diampun, bertemulah mereka berdua dan akhirnya mengembangkan zuriat keturunan Adam dan Hawa. Tuan-tuan kan. Jadi Adam dan Hawa ini bila dah bersama balik, Hawa mengandung. Tiap-tiap kali mengandung kembar. Laki perempuan. Syariat dia, anak dia kahwin kembar silang. Anak kandungan pertama dia tak boleh kahwin sekali, dia kena kahwin silang dengan kembar yang kedua. Macam tu. Jadi ringkas cerita tuan-tuan, anak Nabi Adam ada nama Qabil kan, dan kembar dia nama Iqlimah. Ni Iqlimah ni sangat lawa. Qabil ni sangat berkenan dengan adik kembar dia ni. Dan sementara adik dia Habil, kembar dia nama Labuda. Labuda ni dia lawa juga, tapi tidak selawa Iqlimah. Cerita dia tuan-tuan. Kalau ikut hukum syariat Nabi Adam, iaitulah Qabil dia kena kahwin dengan Labuda, Habil kena kahwin dengan kakak dia Iqlimah. Tapi
Si Qabil ni tak setuju. Bila tak setuju dia komplain ke ayah dia. Apa pasal pula nak kahwin dengan adik yang kurang lawa, nak kahwin dengan ni? Naluri manusia. Jadi mintalah kepada ayah dia supaya diubah keputusan tu, dia nak kahwin juga dengan Ikrimah. Jadi Allah Ta'ala suruh dua-dua ni buat korban. Siapa yang korbannya diterima oleh Allah Ta'ala boleh kahwin dengan Ikrimah ni kan. Korban itu diterima oleh Allah. Jadi buat korban. Maka tuan-tuan, si Qabil ni dia buat korban dia apa? Dia pergi ambil gandum. Dia ni peladang. Dia ambil gandum dia banyak-banyak. Tapi gandum hak lama, stok lama. Dia nak lupus stok, dia angkut, dia pergi letak atas bukit. Syariat Nabi ada, korban tak boleh makan. Dia kena letak atas bukit. Jadi kalau korban diterima akan disambar oleh petir daripada langit. Api daripada langit akan sambar, korban tu diterima. Si Habil ni buat korban seekor kambing yang paling cantik. Dia bela kambing. Dia sembelih kambing yang paling baik, dia letak atas bukit. Maka datanglah api daripada langit, sambar kambing dia hilang. Terbakar habis kan. Tahulah bahawasanya korban Qabil direject oleh Allah. Marah si Qabil ni. La aqtulannak, aku bunuh kamu kali ni. Kan dia marah. Maka adik dia pun kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala terima kalau kamu buat korban daripada hati yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu cerita korban yang pertama, tuan-tuan. Akhirnya Qabil dia geram, dia ambil batu, dia hentam kepala adik dia Habil, matilah Habil terkorban. Lepas tu saya nak sebut awal-awal, tuan-tuan, kita nak buat korban ni tujuan kita nak erat hubungan. Tapi silap-silap kalau tak betul niat, kerana korban ada orang terkorban. Ingat tu, kita nak cerita tentang nak erat hubungan ni. Kalau silap-silap buat korban niat tak betul, pihak pengurusan buat tak betul, pihak yang meleh buat tak betul, pihak yang buat korban tak betul, pihak yang datang tolong tak betul, dia boleh jadi punca pergaduhan. Contoh, ada pernah tuan-tuan dengar tak? Lepas daripada buat korban bertumbuk kerana berebut daging. Ada. Marah kerana apa? Dapat sikit. Ada. Kan? Marah orang miskin. Hina orang miskin. Ni siapa suruh datang? Mana kupon? Kupon mana? Tuan-tuan. Hari raya korban tengking orang miskin. Orang miskin tu bukan semua tahu prosedur protokol. Kan? Dia datang-datang kata dia korban 10 ekor. Mana kupon? Kupon mana? Allahu Akbar. Baliklah orang miskin itu dengan hati yang sedih dan pilu. Orang ini patut dilayan BBIP. Patutnya hari ini kita kena tahulah kan. Kalau tengok dia orang miskin kenal, kita bagi kat dia dengan penuh kasih dan sayang. Tapi tak, tuan-tuan, ada isu, ada video, tuan-tuan boleh search tengok. Kerana korban bermasam muka, kerana korban bergaduh dan sebagainya. Ini besi korban yang zaman Qabil dan Habil. Qabil patut bila buat korban seronoklah, kerana dua-dua menunaikan perintah Allah. Tak, dia ambil batu, dia hentam kepala adik dia. Kita tuan-tuan bergaduh nak rebut. Saya ada pelik orang kampung. Bila buat korban bergaduh sebab nak rebut ekor. Tak cik dia tu, aku agak lama lama nak ni. Nak ekor ni, nak buat sup ekor ni. Siapa curi? Bergaduh kan. Ada yang lagi pelik, nak latul-latul lembu tu, tuan-tuan. Pernah dengar? Bila lembu tu, bila dah disembelih, tiba-tiba latul-latulnya hilang, tuan-tuan. Cari, ada orang marah. Aku punya aim, sebab tak tahulah dia kata nak buat ubat apa. Wallahualam. Astagfirullahalazim. Macam-macam, tuan-tuan. Patut lepas buat korban seronok, suka, kita berkasih sayang kerana Allah. Tuan-tuan ingat, korban menyatukan, bukan korban menjadi punca seteru. Sebab kalau tidak jadi macam Qabil, tuan-tuan, lepas korban dia ambil, dia batu, dia hentam kepala adik dia. Allahu Akbar. Sebab itulah Nabi pesan kat kita, bila buat korban ni tiru macam Nabi Allah Ibrahim dan anak dia. Sunnata abikum Ibrahim. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran ikon orang yang beriman dan bertakwa.
wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah sebut dalam Quran, dan ingatlah tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim itu dengan beberapa perintah. Allahu akbar tuan-tuan. Dengan beberapa ujian. Tuan-tuan, Allah uji Nabi Ibrahim ni dengan kalimatin. Kalimat ni makna ujian-ujian. Ya, dalam dunia ni antara orang yang paling banyak ujian Nabi Ibrahim, selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Allah uji Nabi Ibrahim dengan macam-macam ujian. Fa atammahunna, dan dia cemerlang lulusnya. Atam ni tuan-tuan, lulus dengan cemerlang dalam semua ujian. Ulama sebut Nabi Ibrahim ni Allah uji ayah dia Azar tokeh berhala. Tokeh berhala ayah dia. Idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Ingat tak kala Nabi Ibrahim tiap-tiap hari sembang ayah, kenapa ayah ni buat patung sebagai Tuhan? Allahu akbar tuan-tuan. Kita alhamdulillah lah, kita lari bapak kita Pak Haji, bapak kita ustaz, bapak kita Pak Kiai. Walaupun kadang-kadang bapak kita tu anak confuse juga. Ada setengah anak confuse. Bapak aku Jawa ke Cina, dia kata. Sebab apa confuse? Cina sebelah seluar pendek, bapak aku seluar pendek, dia kata. Jadi aku pun confuse. Sebab apa? Cina tu pun confuse. Ayah, lu Cina ke wah Cina? Wah seluar pendek, lu seluar pendek. Wah maghrib tak pergi masjid, lu pun selupa. Kita maghrib lulu basuh kereta ini kalau mati confirm satu neraka Astagfirullahaladzim. Anak confuse tuan-tuan. Tapi tak confuse pun bapak tak sembah berhala kan. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah uji Nabi Ibrahim, dia Nabi, ayah sembah berhala. Allahu akbar, ni ujian yang dahsyat. Bayangkan, saya pernah forum dengan Ustaz Fitri Perkim tuan-tuan. Dia tu tuan-tuan, Sami besar Kuala Selangor atuk dia. Tu kuil besar Kuala Selangor tu tanah wakaf atuk dia. Oh dahsyat. Kadang-kadang saya jumpa dia dekat masjid daerah Kuala Selangor, dia singgah sembahyang. Dia kata, saya sebelum singgah masjid ni, saya singgah dulu kuil. Pakcik saya ketua Sami sekarang, dia tu kena ziarah kan. Oh dahsyat tuan-tuan. Ketua Sami besar tu pakcik dia, dulu atuk dia tuan-tuan. Dia penceramah Perkim terkenal Ustaz Fitri ni. Allahu akbar, cobaan dakwah, tapi gitulah hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak rekah cerita kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah uji Nabi Ibrahim, dia tuan-tuan ketua kampung dia, raja dia adalah penyembah berhala, dan dia ini tuan-tuan pernah ditangkap kerana berdakwah, mengajak orang kampung menyembah Allah. Raja Namrud ni tangkap dia, dibakar dalam rimbunan api. Tuan-tuan, rimbunan api yang marak bernyala, campur Nabi Ibrahim dalam tu supaya terbakar. Dan Allah pelihara Nabi Ibrahim. Dia kata bakar pun bakarlah. Allah kata pada api, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami perintahkan wahai api jadi sejuk dan jadi selamat pada Nabi Ibrahim. Tuan, Nabi Ibrahim walaupun dibakar, diuji dengan bakar, dia tetap istiqamah, ajak manusia kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah ujian. Dan ujian lagi tuan-tuan, dia kahwin dengan Siti Sarah, isteri pertama. Siti Sarah ni tuan-tuan lawa, cantik. Tapi tuan-tuan, takdirnya Siti Sarah ni kahwin dengan dia lama tapi tak dapat anak. Batu Nabi Ibrahim ni puluhan tahun duduk bersama dengan isteri dia, berdakwah ke sana, berdakwah ke sini, tapi tak ada anak. Sunyi tuan-tuan. Jadi Nabi Ibrahim ni, ada setengah ulama kata sampai umur 65 tahun. Tapi tak pernah Nabi Ibrahim berhenti berdoa. Berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Banyaklah doa minta dapat anak soleh. 65 tahun tuan-tuan berdoa dan berdoa dan berdoa. Allahu akbar tuan-tuan. Nabi Ibrahim ni diuji oleh Allah tuan-tuan. Anak tak ada. Hari-hari berdoa minta pada Allah, hati sunyi. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi satu ketika tuan-tuan, Nabi Ibrahim pergi ceramah dekat Mesir. Jalan kat Mesir tu berdakwah. Bila sampai sana, Nabi Ibrahim kena tangkap dengan Firaun. Askar Firaun tangkap dia dan tangkap isterinya. Firaun tengok Siti Sarah umur 65 tahun pun lawa. Dia geram tuan-tuan, dia nak ambil, nak buat isteri. Tapi takdir Allah Ta'ala, setiap kali dia datang nak dekat dengan Siti Sarah ni, dia stroke, jatuh. Dia tak boleh sentuh. Akhirnya dia pun tak berani. Dan dia pun bebaskan Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim. Dan juga dihadiahkan satu orang dayang istana yang bernama Siti Hajar. Tuan-tuan, tu cerita dia. Siti Hajar dia hadiahkan. Keluarlah mereka ini bertiga dari istana berjalan sampai ke Masjidil Aqsa di sana tu, duduk sana. Kemudian Siti Sarah ni tuan-tuan hebat pengorbanan seorang isteri, iaitu dia pun dia kata, abang, oleh kerana kita kahwin lama, saya tahu abang nak anak, abang kahwinlah pula dengan Siti Hajar. Tuan-tuan, hebat ya tuan-tuan. Tuan-tuan, orang perempuan ni lah pengorbanan dia yang hebat. Abang, saya tengok abang ni asyik duk menyanyi saja. Sekarang lagu favourite orang laki-laki suka, orang perempuan tak suka apa tuan-tuan? Orang laki-laki ni tuan-tuan, dia suka, saya tengok ramai orang duk dalam viral. Duk saja-saja, kuda yang mana yang Tuhan suka. Oh boy tuan-tuan, ustaz pun mana nyanyi tuan-tuan. Allah, kuda yang putih di dalam kandang. Oh boy tuan-tuan, bini datang tarik telinga, bang, stop, lagu ni menyakitkan jiwa tuan-tuan. Sebab sama dengan dia, janda yang mana yang Tuhan suka. Tuan-tuan, tu ya bini marah tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada setengah orang suaminya tak dapat anak, bini tak bagi. Abang nak kahwin, tunggu dia kata sampai kubur saya tu merah dengan tanah merah, barulah abang kahwin. Oh, masa tu suami pun kena gout, nak get out dah tuan-tuan. Umur 90 dah dia mati. Tuan-tuan, kalau boleh dah tak dapat anak. Contoh tuan-tuan, Siti Sarah ni hebat pengorbanan dia. Abang kahwinlah kan. Tapi tuan-tuan tak payahlah guna hujah Siti Sarah ni. Bini kata alah mengada-ngada, tu yang anak berderek tu apa hal? Oh kan tuan-tuan, ini cerita tak ada anak kan. Orang rumah saya, dia punya hujah power. Alah abang, dia kata setengah orang bininya ramai, kita anak kan ramai, cukuplah anak yang ramai ya bang. Oh yelah salah satulah kan tuan-tuan. Allahu akbar. Abang nak apa lagi? Dia kata, takkanlah abang nak bini ramai pula, anak dah 10 kita bagi cukuplah bang ya. Okeylah kan. Allahu akbar. Tu hujah isteri kita masing-masing. Jadi tuan-tuan, Siti Sarah ni dia kata abang kahwin. Ujian tuan-tuan, maka Nabi Ibrahim pun kahwin. Bila kahwin, Allah perkenankan doa Nabi Ibrahim nak dapat anak. Bila anak tu lahir, dapatlah anak laki-laki namanya Ismail. Tuan-tuan, satu hari Ismail ni anak tunggal. Bila anak tunggal tuan-tuan, semangat kita seronok anak ni, sayang anak kan kuat-kuat tuan-tuan. Bila kita ni lama 65 tahun dapat anak, tuan-tuan, tiap-tiap pagi dia pegang anak. Saya ni tua pegang cucu pun tuan-tuan lain macam. Tak jadi tidur kita, cucu datang. Tuan-tuan dah tua-tua ni, kalau cucu datang ngantuk tadi, dengar cucu bagi salam, lompat bangun kan. Main dengan cucu kan tuan-tuan. Kalau dapat nenek baru lagi lompat tuan-tuan kan. Allahu akbar. Allahu akbar tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, cucu Nabi Ibrahim 65 tahun baru boleh main dengan anak. Masa itulah Allah uji yang pertama. Allah suruh supaya bawa anak dengan isteri muda pergi tinggal kat Mekah balik. Allahu akbar tuan-tuan, ujian dahsyat.
Tak bawa bini yang tua, bawa bini muda dengan anak pergi tinggal kat Mekah. Mekah tak ada orang, tak ada hotel. Sekarang kita pergi Mekah tuan-tuan, kita duduk situ tak ada masalah. Sebelah ni roti Arab, ini Pakistan nasi biryani. Tuan-tuan duduk mana-mana tak ada masalah. Tuan-tuan, dulu air pun tak ada. Sekarang air tebu pun ada. Air tebu pun ada tuan-tuan kan. Orang mango tak saya kira lah kan. Ada orang hari-hari perkena tuan-tuan air mango hari-hari. Dulu masa saya mula-mula pergi umrah tu, ada satu jemaah ni hari-hari ajak saya minum air tebu. Ustaz, jom air tebu kan. Hari-hari. Tuan-tuan, ini tempat tak ada orang. Tak ada hotel. Kemah je, tinggal tu balik. Tuan-tuan kan. Siti Hajar ni orang yang hebat. Ini kisah keluarga Nabi Ibrahim, semua kisah yang cukup hebat. Isteri yang solehah, Siti Sarah style dia, Siti Hajar pun style dia, taat kepada suami, taat pada Allah dan Rasul. Tak tanya. Dia kata, Allahu amaraka bihadha. Abang, saya nak tanya sepatah. Ni abang tinggalkan kami dua beranak ni duduk dalam kemah ni, Allah suruh ke? Dia tanya tu je. Nabi Ibrahim mangguk. Ya, Allah suruh. Dia pun redha abang balik. Oh, dahsyat tuan-tuan. Ujian Allah Ta'ala. Kita nak tinggal isteri kat rumah, nak datang masjid pun tak lepas. Saya tu imam, memang nak datang masjid, tapi saya ni bila datang masjid jiwa tak tenang, teringat kepada bini. Allah Ta'ala. Nak datang ngaji kejap pun tak boleh. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim kena tinggal isteri dan anak demi perintah Allah balik. Tuan-tuan kan. Allahu Akbar. Sampailah bila dah berapa tahun tuan-tuan, bila dah beberapa tahun anak dah besar sikit, masa tu Allah uji yang kedua. Dengan anak ni, Allah suruh pergi jumpa anak. Bila pergi jumpa anak tuan-tuan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adba'uka fanzur madza tara. Tu yang apa Wahidah duk menyanyi madza tara kan tuan-tuan. Madza tara. Madza tara ni apa? Apa pandangan awak? Bila Nabi Ibrahim datang bertemu dengan anak dia, tuan-tuan, lalu malam tu tidur dengan anak, dengan isteri lama tak jumpa, Allah mimpikan Nabi Ibrahim. Mimpi Nabi ni wahyu. Mimpi tuan-tuan jangan ikut. Allahu Akbar. Pagi-pagi duk asah parang. Kenapa saya mimpi sembelih tu imam? Jangan tuan-tuan. Jenak lari tu imam kan. Mimpi. Ada orang Kuala Selangor tuan-tuan, dia sembelih anak. Dia sakit jiwa kan. Sakit jiwa, dia mendengar bisikan. Sembelih anak, mati anak dia di kampung Kuantan. Mati anak dia, dia sembelih. Polis tanya kenapa? Saya didapat ni, suruh sembelih. Ni orang bisikan tuan-tuan, dia sakit jiwa kan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mimpi kita ni ada betul, ada tak betul. Tapi mimpi Nabi-Nabi confirm wahyu. Maka 3 malam Nabi Ibrahim mimpi. Bila 3 malam, dia pun jumpa anak dia. Pagi-pagi raya tu dia tanya anak dia, anak, ayah diarah oleh Allah dalam mimpi sembelih engkau. Apa pandangan kamu? Apa pendapat kamu? Allahu Akbar. Anak dia Ismail ni tuan-tuan orang hebat. Dia bakal Nabi. Masa ni tak jadi Nabi lagi, remaja. Masa ni tak jadi Nabi lagi, tapi watak Nabi dah ada. Taat pada ayah, taat pada Rasul, taat pada perintah Allah. Dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ni dalam suratul Saffat. Tuan-tuan boleh tengok suratul Saffat ayat 102. Ayah, buatlah apa perintah Allah Ta'ala, insya-Allah ayah saya sabar. Allahu Akbar tuan-tuan. Tapi ayah, dia kata saya nak buat syarat sikit. Tuan-tuan, syarat dia apa? Nombor 1, ayah jangan sembelih di sini, takut mak nampak. Dahsyat tuan-tuan. Anak yang soleh, sayang mak, sayang ayah. Dia tahu dah kalau ayah dia sembelih, mak dia tinggal seorang. Dia kata, ayah lepas ni ayah jangan tinggal mak, kan? Dan ayah jangan sembelih saya di sini. Nanti mak tengok sedih hati mak. Okey, jom kita pergi sembelih tempat lain.
Tu yang berjalan tuan-tuan hari raya Korban ni. Kalau sepenuh 10 hari bulan Zulhijjah ni, 2 orang tu pergi berjalan sampai dekat tempat kita sekarang ni, Jamratul Aqabah. Di situlah tuan-tuan Iblis datang memujuk. Iblis kata, jangan ikut ayah kamu tu gila. Mana ada perintah Allah suruh sembelih anak. Nabi Ismail ambil batu, dia baling. Bismillah, Allahu Akbar, pun dia baling. Itu yang kita pagi-pagi raya melontar tu. Bismillah, ya Allahu Akbar, rajman lisyaitan wa hizbih, kan. Pagi-pagi raya kita melontar di Jamratul Aqabah. Ulang peristiwa sunnah Nabi Ibrahim dan anak dia Ismail. Melontar tuan-tuan Iblis di situ. Bismillah, ya Allahu Akbar. Ada saya jumpa tuan-tuan di Jamratul Aqabah ni, ada satu wak ni lah, saya pun tak tahu dia orang mana. Tapi saya tengok wak ni semangat betul. Tuan-tuan, habis batu dia ambil selipar pula baling. Mampus kau setan. Dahsyat tuan-tuan kan. Dia tak kursuh rasanya tuan-tuan. Kita tergelak tengok dia kan. Ada yang ambil batu soh ni, itu memang orang yang kena meninggal lah situ tuan-tuan. Kita ni ambil semangat. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kita ambil sempena melontar ni, azam kita balik Malaysia, balik tempat kita, tak nak ikut syaitan. Kita nak ikut perintah Allah dan Rasul. Jangan kat situ aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik sini kita tinggal ada perintah Allah. Kat situ aja nak taat Allah dan Rasul. Balik sini kita lawan perintah Allah dan Rasul. Waktu bismillah, Allahu Akbar, baling tu keluarkan daripada hati kita perasaan taat dan patuh pada iblis dan syaitan. Baling macam mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melontar syaitan. Baik, sampailah tuan-tuan di Mina, tempat orang duduk bermalam di Mina tu. Kan kita lepas melontar kita pergi Mina kan. Di Mina tu ada satu tempat sembelih. Jadi situ tu tuan-tuan, Nabi Ibrahim sampai, Nabi Ismail pun sampai. Nabi Ismail pun pesan ke ayah, ayah, sebelum ayah sembelih saya ni, ayah ambil baju saya ni, nanti ayah bagi kat mak. Bila mak teringat kat saya, boleh cium baju. Allahu Akbar. Tu amalan orang tua-tua dulu. Kalau nak pergi Mekah, nak pergi jalan jauh-jauh, dia ambil. Kalau orang laki-laki, dia ambilkan pelekat, kan batik bini, bubur lah tu kan. Bila rindu, cium aja kan. Tuan-tuan jangan bawa bera pula, kita cium sana, malu kat kawan. Bawa kain, tuan-tuan kan. Jadi bawa baju, cium, nak menghilangkan rindu. Ada tuan-tuan sunnah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni, ayah dia Nabi Yaqub, bila hilang Nabi Yusuf ni, dia selalu cium baju. Dan mata dia jadi buta sebab dia menangis. Bila banyak menangis tuan-tuan, mata dia buta. Bila Nabi Yusuf alaihissalam ni, dia jumpa saudara-saudara dia, dia insafkan balik abang-abang dia yang campakkan dia dalam perigi tu. Bila dia orang ni nak balik, dia kirimkan baju. Ambil baju yang dia pakai, dia bagi balik, bagi ke ayah. Balik bagi ke ayah. Ayah dia bila sampai ayah dia daripada jauh, inilah ajidu riha Yusuf. Hai, aku bau Yusuf. Tuan-tuan, ayah ni dia baju tu dia boleh cak ni baju anak mana. Kan tuan-tuan? Kita mak lagi naluri mak ni, dia tengok baju dia cium dia bau. Tuan-tuan kan? Dan Nabi Allah Yaqub alaihissalam ambil baju Nabi Yusuf ni letak di muka, lepas tu Allah Taala jadikan dia nampak semula. Itu tuan-tuan mukjizat lah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ni nak cerita. Jadi Nabi Ismail alaihissalam, dia kata ayah ni baju ni bagi kat mak. Yang keduanya, ayah dia kata, ayah sembelih ni jubah ayah tu tak tepi, takut terpercik darah nanti mak tengok. Dan ayah tajamkan pisau, ikat tangan saya ni. Ikat tangan, ikat kaki, takut saya lari. Dan ayah ambil kain ni ikat mata, supaya ayah tak nampak muka saya. Takut nanti ayah sembelih, ayah tengok muka saya, ayah kesian, tak jadi nak sembelih. Hebat tuan-tuan, seorang anak. Lalu Nabi Yaqub, Nabi Allah Ismail alaihissalam bari, Nabi Ibrahim pun ambil pisau. Maka bila dia nak tarik tu, dia tak nampak. Masa dia tarik, Allah kata wa fadainahu bizibhin azim. Allah tunjukkan kuasa Allah, kami tukarkan
Anak dia Ismail tu dengan zibhin azim, dengan satu kibas yang besar. Satu kibas, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bangun, dia buka mata dia buka ni, tengok lah, bukan anak dia yang dia sembelih, tapi seekor kibas. Tuan-tuan, kibas tu kepunyaan Nabi Ibrahim sendiri yang paling besar. Itulah yang cerita sunnata abikum Ibrahim. Dia tuan-tuan nak ceritanya taat kepada Allah ni, perintah Allah ni lah yang kita nak belajar ni tuan-tuan. Taat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, bila Allah suruh tak pernah tanya sami'na wa ata'na. Ini kita nak belajar dari korban. Tak tanya kenapa tak buat korban, tak boleh ke? Tak boleh ke? Oh kan, jangan. Orang Islam apabila Allah dan Rasul memerintahkan sesuatu hukum, dia akan kata satu je, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat dan kami patuh. Inilah roh daripada korban. Jiwa orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, jiwa taat dan patuh kepada perintah Allah. Dan Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih anak. Kita ni kan Allah suruh sembelih anak pun. Allah suruh kita apa? Allah suruh kita, tadi saya baru ceramah parenting, ya, ceramah untuk ibu bapa ni, ke ibu bapaan. Allah Ta'ala suruh kita sikit je. Muru sibyanakum bis-salah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Suruh anak kamu solat waktu dia umur berapa tahun? Waktu umur 7 tahun. Bangunkan dia subuh-subuh. Allah ustaz, kesiannya tengok budak ni. Tu. Allah suruh solat. Budak tengah main masuk dalam rumah, mandi siap ikut abah pergi masjid. 7 tahun. Allah ustaz, kesiannya dia nak main game. Allah ustaz, kesiannya dia nak tengok TV. Allah ustaz, dia nak makan. Suruh dia solat. Kalau dia tak solat umur 10 tahun, bapa kena ambil rotan sebat anak dia. Allah bukan suruh potong pun. Allah suruh sebat je. Tu pun mak bapak sekarang dah tak boleh sebat dah tuan-tuan. Sebab undang-undang di Malaysia dah ikut undang-undang barat, iaitu siapa sebat masuk penjara. Ada berapa ustaz dah masuk penjara tuan-tuan. Allahu Akbar, sedih. Ini undang-undang yang bercanggah dengan agama, canggah dengan hukum Allah Ta'ala. Berdosa besarlah wakil-wakil rakyat yang mempertahankan undang-undang ini. Allah suruh sebat anak kamu tak semayang. Kalau budak-budak tu tuan-tuan maghrib tak semayang, ayah dia kena buat apa? Ambil rotan, kau tak semayang kau jaga. Tapi didik dulu 3 tahun. Ada ayah sekarang buat gitu. Dengan ayah patut kena sebat, dua-dua tak semayang. Allahu Akbar tuan-tuan. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Jadi ulama-ulama kata Allah suruh senang je, simple, very easy. Tak semayang sebat. Kita tak mengamuk bila? Tak, matematik tak dapat A, mengamuk tuan-tuan. Anak tak semayang, relax je. Selamba je. Biasalah ustaz, saya 30 tahun ni pun tak semayang lagi. Astagfirullahalazim. Saya pernah jumpa tuan-tuan, ada orang bila dia pencen soalan dia menangis tak esok-esok ni kakak ni. Saya kuliah di satu masjid muslimat, saya cerita azab orang tinggal semayang. Ada satu kakak dekat belakang tu, saya tengok muka dia tunduk, dia menangis. Menangis tuan-tuan. Orang lain relax je, dia menangis kat belakang. Sudah kuliah dia datang. Orang lain dah keluar, dia datang. Ustaz, dia kata kakak ni baru pencen. Kakak baru pencen. Selama kakak kerja di KL, tiap-tiap hari kakak tak semayang. Kakak tak semayang subuh ustaz. Kalau kakak semayang pun kadang kat pejabat tu Zuhur ada waktu kakak semayang. Asar balik tak semayang. Subuh confirm tak semayang. Apa kakak nak buat ustaz? Saya kata qada dan taubat. Banyaknya berapa tahun kerja, 30 tahun. Berulang daripada Shah Alam, daripada dia bukan duduk Shah Alam, dekat Kelang. Dia duduk daripada Kelang tu, berulang pergi sana pergi sini, tak semayang 30 tahun. Maghrib semayang, balik rumah dah sampai dah. Kalau sampai awal, Allahu Akbar. Saya kata apa yang kakak kena buat, qada. Sambil minta ampun dengan Allah. Berapa nak qada? 30 tahun. Sambil minta ampun dengan Allah. Tak boleh buat kerja lain yang tidak perlu. Tak boleh tengok TV, tak boleh.
Nak masuk persatuan Mami Jarod and Company tak boleh. Kakak kena lepas semayang maghrib, semayang lagi. Masuk isyak buat lagi. Apa yang kakak qada? Kena qada banyak subuh. Catat. Lepas semayang subuh tu boleh qada lagi sebab kakak qada. Sebelum subuh bangun awal, pukul 4.30 buat tahajud 2 rakaat, sunat nak buat juga buat. Lepas tu terus subuh. Sampailah semayang subuh. Buat 10 ke catat. Sambil minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, tuan-tuan ada. Sebab apa? Sebab zaman sekarang orang penting kerjaya, kan? Saya pergi ceramah di sekolah, tuan-tuan. Di sekolah-sekolah saya sebut pada guru pengawal pengetua, kalau dia orang panggil saya kata, cikgu, tolong jangan bila budak datang sekolah kita sibuk nak dera dia kutip sampah. Sibuk nak marah dia, jangan. Dia budak baik sebab dia masih datang sekolah. Saya orang yang paling tak suka orang datang sekolah kena marah. Saya marah dengan cikgu-cikgu yang buat gitu. Saya kata, cikgu marah dia datang sekolah kan pelik. Orang datang semayang kat masjid, kita pandang sinis. Dia datang semayang kat masjid tapi lambat. Dia datang masjid, tuan-tuan pandang je. Baik tak payah datang? Pelik, tuan-tuan. Baik tak orang ni datang semayang kat masjid? Mesti baik. Allahu akbar. Budak datang sekolah mesti budak baik. Cuma dia bangun lambat atau basikaknya putus rantai. Saya kata, cikgu, tolong. Tapi bukan saya galakkan dia datang lambat. Kena tahulah. Saya suruh tanya dulu, awak solat subuh atau tidak? Saya kajian kes lah. Saya pergi ceramah banyak sekolah. Saya dapati ada satu sekolah tu saya tanya, tuan-tuan, tolong angkat tangan yang sembahyang subuh dengan jujur dan ikhlas. Allahu akbar. Satu sekolah KL, saya pergi 2 orang angkat tangan. Daerah Kuala Selangor tu ada sekolah yang tak full lah, tuan-tuan. Yang sengih-sengih tak sembahyang subuh dengan ceramah Maulid Nabi. Maulid Nabi pukul 8, ustaz pun ajak mari bersolawat sallallahu ala Muhammad. Kita tanya, awak solat subuh berapa yang solat subuh angkat tangan? Separuh dewan tak sembahyang subuh nak dengar Maulid Nabi. Dengar apa, tuan-tuan? Ada tak, tuan-tuan? Ada. Ni kajian yang saya tanya budak-budak kan. Allahu akbar. Sebab tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, Nabi suruh sebab je. Kita tak boleh buat benda tu. Di tuan-tuan muslimin dan muslimat. Sebab tu korban ni salah satunya kita nak ambil semangat balik daripada semangat Nabi Ibrahim. Mendidik anak Nabi Ibrahim, tuan-tuan, salah satu senjata rahsia dia, dia tak putus-putus berdoa pada Allah selama 65 tahun. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan pada aku anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku seorang ayah yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga daripada anak cucu keturunan aku, ya Allah. Tak pernah putus-putus mendoakan anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah isteri kami penyejuk mata hati, anak pinak kami penyejuk mata hati. Berdoa walaupun dia, tuan-tuan, 65 tahun tak dapat anak. Kita dah dapat anak ni, fed up nak berdoa. Doa pun harapkan Tok Imam diswastakan. Tok Imam anak pressure boleh tolong doa sikit. Umur, tuan-tuan. Doa, tuan-tuan, diswastakan. Padahal doa Tok Imam dengan doa ayah mana makbul? Siapa lebih power? Mak. Siapa lebih power? Ayah, kan, tuan-tuan? Doalah. Jadi, tuan-tuan, baik ringkas cerita kita, sahabat Nabi pun tanya, ya Rasulullah, malana minha, kalau buat korban dapat apa ya Rasulullah? Tadi dah cerita sunnah Nabi Ibrahim, dan dapat apa? Maka Nabi kata, bikulli sya'ratin hasanah, satu bulu dapat satu pahala. Tuan-tuan dah buat AJK belum? AJK korban. Ada tak ditubuhkan biru bilang bulu binatang korban? Ada. Tak ada orang buat. Kenapa tak buat? Gila Ustaz. Sebab apa? Bulu tu tak ada orang pergi cukur, pergi bilang. Sebab apa? Nak agih pahala ni. Tuan-tuan, satu bulu untuk engkau, so bagi 7. Kan? Tak pernah orang buat. Biarlah kerja tu kerja malaikat, kerja Allah Ta'ala. Ada tak, tuan-tuan? Orang bilang titisan darah mengalir berapa titis, tak ada orang buat. Tapi itulah Nabi sebut satu bulu satu pahala.
Satu titisan darah mengalirkan satu dosa. Allahu Akbar, tuan-tuan. Di samping korban itu akan datang menjadi saksi di hari akhirat. Lepas tu tuan-tuan, yang tak buat korban rugilah. Rugi serugi-ruginya orang simpan duit. Kita ni tuan-tuan, saya tengok muka-muka yang datang masjid ni ramai muka bakal jenazah belaka ni. Tuan-tuan mengaku tak kita semua bakal jenazah? Ada setengah orang dia sensitif. Ustaz jangan cakap gitu Ustaz. Seram bulu roma naik dia Ustaz kan. Kita semua by hook or by crook tuan-tuan, kita semua bakal jenazah. Tanda-tanda kita nak mati ni banyak dah. Mata dah kabur, uban dah terabur, kulit pun dah kendur, gigi dah semua gugur. Tuan-tuan, ustaz ceramah saya daripada awal tidur, tuan-tuan. Siap berdengkur kan. Allahu Akbar, contohlah. Itu tanda saya sudah tua, sedang menanti masa. Tak lama kita akan ke kubur. Kita semua ni tuan-tuan. Kita semakin tua. Allahu Akbar. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena cari pahala sebanyak mungkin. Apa-apa can untuk dapat pahala besar, kita kena buat. Batulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah kurnia kepada kamu nikmat yang begitu banyak, maka hendaklah kamu salat. Hendaklah kamu salat dan sembelihlah ibadat korban. Musuh-musuh kamu wahai Muhammad, merekalah yang akan hilang sebutan nama, pupus keturunan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, jadi buat korban ni apa hukum? Buat korban ni hukum dia mazhab kita Syafi'i sunat muakkad. Mazhab Abu Hanifah hukumnya wajib. Satu keluarga kena buat satu. Tak buat dosa satu keluarga kalau dia mampu. Soalan dia tuan-tuan, banyak orang tak buat kerana tak mampu atau kerana tak mahu. Tuan-tuan, yang orang yang buat ni kerana mampu ke kerana mahu? Ada yang bila mahu baru mampu. Kan tuan-tuan, bila dia tak mampu dia mahu maka dapat pahala lagi. Bila dia tak mahu, dia mampu pun dia tak buat. Tuan-tuan kan, ini masalah orang kita. Saya jumpa ramai orang, dia bukan tak mampu, kat bank ada duit, ada simpanan, takat 850 ni tuan-tuan, dia bukan on the spot. Allah bagi can kepada kita kumpul duit dari Muharram, tuan-tuan. Tuan-tuan ada kat rumah masing-masing satu tabung tulis tabung korban? Ada tak tuan-tuan? Tak ada. Saya kat rumah, tabung saya tu tuan-tuan, atas kat TV tu saya tulis tabung nombor 1, tabung umrah. Saya tulis so tuan-tuan kan, supaya anak-anak balik sekolah, dia kalau ada lebih siling ke apa, kau masuk sini. Tabung umrah kan. Tabung korban, korban ni dalam bilik. Sebab itu tabung tu orang rumah lebih belanja dapur ke apa semua dia masukkan, tuan-tuan kan. Kita kena ada tabung. Setahun tu tuan-tuan, Allah, kita balik pasar apa belanja masuk. Bila tak sampai hujung tahun kita bilang ada lah, nak top up sikit je tuan-tuan. Tapi kalau tak ada azam, bulan 12 ni baru kelang kabut, kata masjid nak buat korban. Duit mana duit? Masa tu jenuh lah nak cari tuan-tuan. Kita kena memampukan diri. Azam. Tak boleh setahun 2 tahun kumpul azam kan tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, apa hikmah di sebalik pensyariatan ibadat korban sesuai relevan dengan tajuk yang kita bicarakan? Ulama menyebut, ini tuan-tuan, satu orang ulama nama dia Abu Bakr Jabir Al-Jazairi. Dia sebut dalam bab kitab ibadat korban ni, dia kata ada 4, iaitu tujuan Allah fardukan ibadat korban ni. Yang pertama, supaya kita ni dapat melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita ucapkan tiap-tiap hari dalam solat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solat aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, semuanya untuk Allah. Ini taqarrub, kita nak dekat diri dengan Allah. Jadi salah satu pada petanda kita betul dalam apa yang kita cakap dalam solat, kita buat korban. Yang kedua, kata Syekh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi ni,
menghidupkan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa hidupkan sunnah aku, itu tanda dia sayang dekat aku. Siapa sayang kat aku, dia akan dapat ke syurga bersama-sama dengan aku. Yang ketiga, bila kita buat korban, kita dapat memberi kegembiraan kepada sanak saudara dan jiran-jiran kita yang fuqara wal masakin. Keluarga-keluarga fuqara masakin yang jarang makan daging, maka dia akan dapat kegembiraan pada hari tersebut. Sebab kita orang Melayu ni tuan-tuan, salah satunya yang jadi tuan-tuan adat kita lah, kalau raya mesti ada daging. Orang kaya daging tak ada masalah, makan daging selalu, sate daging, makan kenduri daging. Orang miskin tuan-tuan, oh dia susah nak beli daging sekilo RM40 kan. Bila hari raya Korban, kita utamakan fuqara wal masakin. Tiap orang datang bagi satu keluarga, mula-mula tengok lu sekilo, oh lebih bagi 2 kilo, lebih 3 kilo, biar banyak tak apa kan. Dia nak jual suka hati dia, dia nak makan salai ke, nak buat apa cicak ke, ikut suka dia kan. Seronok, memberi kegembiraan. Tuan-tuan, orang Islam dia punya watak dia at'imut ta'am, memberi makan kepada fuqara dan masakin. Ini nak buang tuan-tuan roh perseteruan tadi, nak memasukkan roh persaudaraan. Orang miskin baru sayang kat orang kaya. Allah sayangnya kat pakcik ni, tiap-tiap kali raya aku dapat duit raya, tiap-tiap kali raya aku dapat daging korban. Kan tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kemudian yang keempat, dia kata sebagai tanda syukur di atas nikmat Allah Ta'ala. Ini yang kita nak buang, nak bersihkan hati tadi. Hati kita tuan-tuan kena buang sifat kedekut, kena buang sifat tamak halaba, kena buang ananiah. Kita mementingkan diri sendiri. Dalam hati kena masukkan sifat syukur kepada Allah Ta'ala. Sebagai tanda syukur, inilah Allah suruh solat, jaga. Dan salah satu tanda syukur, kita gunakan pendapatan kita setahun tu, kita sembelih ibadat korban, bagi dengan hati yang seronok dan lapang. Jadi tuan-tuan, di samping itu bila buat korban ni, ini memupuk gotong royong. Allah suruh dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini tuan-tuan, dia latih kita buat gotong royong supaya Allah kata apa tadi, bertolong-tolonganlah kamu di atas kebaikan dan takwa. Kan? Kemuncak daripada korban takwa. Inilah kerja takwa, gotong royong tuan-tuan. Orang Islam kena bersatu padu. Salah satu tanda kesatuan umat Islam, syiar agama Allah didokong bersama-sama, syariat agama Allah didokong bersama-sama, kerja amal didokong bersama-sama. Kita orang Islam dah tak ramai tuan-tuan ni, ada 60% je. Jadi patutnya ibadat korban ni memupuk perpaduan ummah. Tak kira lah tuan-tuan Jawa, Banjar, atau Bugis, atau India Muslim, Cina Muslim. Tak kira lah tuan-tuan bendera apa, warna apa, panji-panji apa, kita panji-panji Islam. Kita bersama-sama bergotong royong, berganding bahu untuk syiar dan syariat. Ini tuan-tuan, sebab tu Allah kata jangan kamu tolong-menolong, bantu-membantu di atas gaduh, dosa dan perseteruan. Ni tuan-tuan, bila buat korban, insya-Allah inilah kita betulkan hati kita, meletakkan contoh tauladan yang betul supaya kita follow yang betul, iaitulah ikon kita Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, kita ikut. Batu dalam tahiyat kita tuan-tuan apa? Kan kita sebut nama Nabi Ibrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Hari-hari dia sebut supaya kita semua follow jejak langkah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Ibrahim. Tuan, batu Allah tak bagi kita lupa dan Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, sebab inilah keluarga yang misali, yang dunia bahagia, akhirat bahagia. Kita tuan-tuan
nak dunia bahagia, nak akhirat bahagia, nak ke syurga, maka follow lah jejak langkah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa cukup sekadar tu, yang masa yang diperuntukkan pada saya pun dah cukup. Nak sembang bab hukum akal sini Pak Kiai banyak. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya bab hukum akal sembelih macam mana, Ustaz Aziz ada, tuan-tuan tunggulah, tanya dia lah untuk esok hari kan, dia ada kuliah nanti, tanya dia. Tuan Imam pun ada kan, saya tak nak cerita bab hukum hakam. Ada setengah orang suka tanya, Ustaz nak baca doa apa, nak bismillah dulu ke, Allahu Akbar dulu ke, kan, nak pegang pisau macam mana. Saya kata yang tu cerita lain lah, yang tu ini cerita Pak Kiai dalaman kan tuan-tuan, insya-Allah. Jadi saya hanya memberi ceramah berkaitan dengan motivasi daripada tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Minta maaf kalau saya datang ni terkasar bahasa, tersasul dan sebagainya, menyalahi adab sopan, minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan yang kita fokus tadi ada ilmu yang bermanfaat yang kita dapat hayati bersama-sama, insya-Allah. Dan sebelum tutup tuan-tuan, ucapan penaja. Saya setiap kali pergi ceramah mana-mana tuan-tuan ditemani oleh anak saya. Jadi dia temankan saya sambil dia bawa produk dia lah, iaitu sabun basuh produk Muslim jenama Tayyib. Ada kat luar tu, tuan-tuan bolehlah sambil nak balik boleh tengok, hadiahkan untuk isteri yang tercinta. Ayang, abang hadiahkan untuk ayang basuh dengan basuhan yang suci lagi wangi. InsyaAllah ini produk jenama Tayyib. Abang nak buat korban dengan Tayyib, insyaAllah. Itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.